Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Berita malang untuk Najib, kata netizen apabila isu ini mula tular. Kemarin apabila Menteri KDN menyatakan ada 20,000 pesalah yang mungkin akan dapat tahanan rumah. Netizen mula membayangkan bagaimana jika salah seorang daripada mereka itu ialah Najib mendapat tahanan rumah. Namun demikian, apabila penganalisis dan ahli akademik mengatakan perkara ini, Najib bukan orang yang boleh mendapat tahanan rumah tersebut. Jika benar pesalah, kata netizen ataupun penganalisis politik, jangan benar pesalah sabit kepentingan awam menjalani tahanan rumah. Penganalisis berkata RUU tahanan dijangka dibentang tahun depan dengan untuk kurangkan kos tahanan dan juga operasi, bukan bebas Najib Razak. Ini berita yang amat menduka citakan Najib. Rang undang-undang tahanan rumah bakal dibentang di Parlimen tahun depan dianggap tiada kaitan dengan usaha pembebasan bekas Perdana Menteri Najib Razak daripada pemenjaraan. Penganalisis politik Muhammad Taufik Yaakob dari Universiti Malaya berkata, penggubalan akta baharu itu condong usaha kerajaan mengurangkan kos perbelanjaan tahanan dan operasi penjara. Mustahil satu RUU baru digubal semata-mata nak bebaskan Najib, katanya. Takkan memperjudikan tahanan lain untuk hanya seorang sahaja. Kalau kerajaan atau UMNO nak bebaskan Najib, sudah semestinya telah dilakukan menerusi pembuktian titah addendum yang dikatakan wujud. Tapi sehingga sekarang masih lagi tiada disahkan oleh mana-mana pihak, katanya kepada FMT. Sementara itu, pakar undang-undang Muzaffar Shah Malou dari Universiti Sains Islam Malaysia berkata, kerajaan perlu menjalankan kajian mendalam supaya tiada isyarat salah mengenai komitmen kerajaan membenteras jenayah. Menurutnya, kerajaan perlu mengenal pasti banduan dibenarkan memohon tahanan rumah tidak disabit jenayah berat melibatkan kepentingan awam dan negara. Kes-kes melibatkan jenayah berat seperti bunuh, keganasan, jenayah seksual, rasuah, pecah amanah dan salah guna kuasa tidak patut diberikan tahanan rumah. Tahanan rumah ini sepatutnya diberikan kepada kes kurang berat serta tidak melibatkan kepentingan awam dan negara sahaja, katanya. Dalam pada itu, pakar perlembagaan Wan Ahmad Fauzi, Wan Hussein dari Institut Antarabangsa Pemikiran Islam dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berkata, hukuman perlu mengandungi aspek pemulihan akhlak seperti bimbingan dan syarat tertentu agar tujuan dan falsafah sesuatu hukuman itu kekal. Tegasnya, RUU itu perlu mengandungi syarat ketat agar tidak dilihat sebagai satu keistimewaan. Beliau berkata tahanan rumah tidak boleh disempitkan, malah diperluaskan takrifannya di pusat pemulihan akhlak, pusat bimbingan agama dan pusat latihan. Tahanan itu mestilah mempunyai aspek kawalan mencukupi dan tidak disempitkan tempat tahanan hanya di rumah, katanya. Beberapa pihak termasuk ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim turut mempersoal sama ada langkah itu persiapan awal bagi membina persetujuan awam meminda undang-undang untuk meringankan hukuman bagi golongan elit tertentu. April lalu timbul pendedahan terdapat titah tambahan dalam pengampunan diraja bagi membolehkan Najib menjalani baki hukuman penjara 6 tahun di bawah tahanan rumah. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apabila Anwar Ibrahim mengumumkan penyasaran subsidi diesel bersasar, menghentikan
subsidi tersebut tetapi mengalihkannya kepada perkara yang lain, ramai orang yang marah, ramai orang mengutuk, ramai orang yang tak suka. Yang paling panas sekali ialah betapa pembangkang menggunakan isu itu, menunggang isu tersebut. Tetapi akhirnya, apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim, bahkan para penganalisis ekonomi mengatakan bahwa perkara itu sebenarnya membawa kebaikan kepada negara Malaysia. Khususnya mengurangkan risiko penyeludupan minyak di sempadan. Hal ini kerana negara-negara yang berhampiran berjiran dengan negara Malaysia mempunyai harga minyak diesel yang sangat mahal berbanding dengan negara Malaysia. Itu sebabnya mereka selalu mencuri minyak yang ada di Malaysia. Bahkan mereka membawa tongkang, membawa kapal besar, membawa lori besar, kereta-kereta besar untuk menyeludup minyak kita di Malaysia. Itulah yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim, merugikan negara ini. Kerana semua orang pun boleh dapat subsidi tersebut. Bukankah lebih baik subsidi tersebut diedar kepada rakyat yang memerlukan? Saudara, hari ini terbukti apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim benar. Apabila ramai yang terkejut apabila tahu gerai di Sungai Golok jual petrol seludup dari Malaysia macam jual air balang. Bayangkan saudara-saudara, minyak diesel dan minyak petrol yang ada di Malaysia ini diseludup macam jual air balang. Di mana berlaku? Di Sungai Golok. Sungai Golok di mana? Negerinya Anda tahu di mana. Kegiatan menyeludup bahan bakar bersubsidi RON 95 ke negara jiran amatlah membimbangkan. Rakyat negara ini dikatakan menjadi dalang aktiviti penyeludupan ke Thailand, menyukarkan pihak berkuasa mengesan jejak mereka. Penjual didakwa menjual minyak petrol dalam sebotol 1 liter sekitar 28 baht atau bersamaan RM3.64 hingga RM32.50 untuk tong 9 liter menurut tinjauan bernama. Lebih 100 peniaga kecil di negara itu didapati menjual petrol dan diesel seludup, walaupun pihak berkuasa Thailand dikatakan sudah beberapa kali menegur perbuatan tersebut. Laporan itu mendakwa puluhan gerai di tepi jalan di Sungai Golok menjual petrol subsidi milik Malaysia secara terbuka. Salah seorang peniaga yang dikenali sebagai Saleha Abdullah mengakui ramai peniaga yang menjual petrol dan diesel seperti menjual air minuman. Jika daripada jenama yang agak terkenal harganya agak tinggi, tetapi kesemuanya diperoleh dari Malaysia, katanya. Sepanjang jalan ke Bandar Narawit memang ramai yang berniaga seperti ini dan seolah-olah berniaga air minuman, katanya seperti dilapor bernama. Matki pula berkata dia memperoleh bekalan petrol daripada pembekal di Rantau Panjang Pasir Mas. Biarpun mengetahui bahawa adalah satu kesalahan jika menjual minyak petrol dan diesel yang diseludup dari Malaysia, Matki berkata ramai sudah berbuat demikian. Kerajaan sedang dalam usaha untuk melaksanakan penyasaran subsidi RON 95 untuk mengelakkan bahan api bersubsidi itu tidak disalahguna. Menteri Pengangkutan Anthony Loke mempunyai mekanisme untuk melaksanakan penyasaran subsidi itu, iaitu dengan mempertimbang cadangan supaya rakyat Malaysia menunjukkan MyCard di pam minyak. Apalah pendapat anda sekalian? Adakah anda setuju dengan cadangan mekanisme untuk melaksanakan penyasaran subsidi itu dengan mempertimbang cadangan supaya rakyat Malaysia yang mahu mengisi minyak petrol menunjukkan MyCard di pam minyak? Ini satu mekanisme yang menarik. Setuju? Sekian dulu, tinggalkan komen anda.